Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Cintanya emak kepada kita yang menerangkan kita dari gelita rahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraca? Kerana dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga? Atau tertempahkah tiket kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat. Semoga ia menjadi cermin kepada kita. Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini lebih baik dan sempurna. Segalanya hanya di hikmah. Namaku Izzati, Nur Izzati binti Muhammad Ismail, yang bererti cahaya kemuliaan, cahaya kekuatan. Indah maksudnya kan? Katanya nama ini disediakan mak masa dia mengandung 6 bulan. Sebab mak yakin bayi yang dikandungnya itu bayi perempuan. Tapi lain pula ceritanya dengan Abah. Abah mengharapkan anak keempat yang bakal meramaikan ahli keluarga kami kali itu anak lelaki. Maklumlah, Abah dah ada 3 surat beranak anak perempuan dalam simpanan dia. Teringin pula ada anak lelaki yang boleh dia sorong ke padang bola atau sekurang-kurangnya boleh menemani dia pergi memancing sampai ke Kuala. Jadi, oleh kerana itu, Abah pun bersiap-siap menyediakan beberapa nama anak lelaki. Muhammad Ishraq lah, Muhammad Ishraf lah, Muhammad Iskandar lah, macam-macam nama ada. Tapi apabila kandungan emak masuk trimester kedua, kira-kira 22 minggu, bayi yang emak kandung masih belum mahu memperlihatkan jantinanya. Oleh kerana baby asyik lutut dan kepit kaki, maka keputusan ultrasound scan gagal memuktamadkan sama ada baby keempat emak dan abah itu baby lelaki atau perempuan. Hinggalah akhirnya pada trimester ketiga barulah kelihatan bahawa sesungguhnya Nur Izzati binti Muhammad Ismail lah yang sedang bergulung, sedang mengerekod di dalam perut mak. Kalau kalian nak tahu, akulah baby tu. Kisahnya Abah sangat kecewa. Itu yang emak pernah beritahu. Tanpa diduga, kira-kira 2 tahun selepas kelahiranku, Abah ditakdirkan terjatuh cinta dengan kaki tangan sejabatan. Usik-mengusik di pejabat, lama-lama berjangkit menjadi rindu dan sayang. Lalu, atas permintaan perempuan muda itu, kalau sungguh Abah mahu menikahinya, emak yang beranak 4 mesti diceraikan segera. Dah tentulah emak bersedih kerana Abah berpaling kasih. Masa tu Abah kamu kemaruk sangat bercinta. Perangainya saling tak tumpah macam budak muda. Cerita emak, matanya berbening-bening, mengimbau kenangan lalu yang mengusik jiwa. Mak kenapa tak pujuk Abah? Aku pernah bertanya. Allah, Mak dah pernah merayu, tapi tak apalah. Mak sanggup dimadukan, asal jangan diceraikan, sebab anak-anak Mak masih kecil. Ujar emak sambil melepaskan keluhan, lantas menyambung. Tapi, buah hati Abah kamu tu pandai cucuk jarum. Sampaikan Mak terpaksa mengalah. Jadi Mak fikir, biarlah Mak undur diri. Sebab Mak tak sanggup berebut dan Mak tak sanggup bergaduh. Tambah emak lagi. Lalu selepas terjadi perceraian, Abah tekun memberikan nafkah kepada kami saban bulan. Namun, setahun selepas itu, Abah mulai culas dan liat memberikan nafkah. Kadang-kadang tertangguh, kadang-kadang tertunggak, kadang-kadang terlebih, kadang-kadang tak cukup. Tapi oleh kerana Mak baik orangnya, Mak tak pernah bising. Berapa jua yang Abah beri, Mak terima saja seadanya. Cukup ke,
Tak cukup ke? Mak berusaha untuk mencukupkan makan pakai kami. Lalu bermulalah episod perjuangan emak membesarkan kami. Bermacam-macam kerja rencam yang emak buat. Kadang-kadang tak terfikir di akal pun yang mak akan sanggup melakukan kerja itu demi kelangsungan hidup kami 5 beranak. Izzati! Semalam aku jumpa mak kau tau. Kawan sekelasku, Wina, menjerit dari mejanya sewaktu aku baru sampai di pintu kelas. Oh, ya ke? Kau kenal mak aku Tanyaku polos, lalu meletakkan beg di kerusi. Kau jumpa kat mana? Aku jumpa mak kau dalam kandang beruk. Ya, betul. Aku tak tipu. Semalam aku jumpa mak kau. Aku jumpa mak kau dalam kandang beruk dekat zoo. Serta-merta terasa bagai ada darah menyirap, menyerbu ke kepalaku. Wajahku bertukar merah padam. Kalaulah tiada kesabaran, pasti dah lama aku ganyang-ganyang mulut Wina dan gengnya itu. Kalaulah juga bukan kerana lencana ketua murid yang tersemat di dada baju sekolahku ini, mungkin agaknya dah lama aku bertarik rambut dengan Wina. Tapi memang ya, apa yang Wina sebut tu memang betul. Memang dia tak menipu. Memang betul dia jumpa mak di dalam kandang beruk di zoo negeri. Kalian ingatkan apa yang aku sebut tadi? Emak buat bermacam-macam kerja rencam, dan salah satunya adalah menjadi tukang bersih sangkar dan najis haiwan di zoo negeri. Memanglah, mungkin lebih manis kalau disebut yang emak bekerja menjaga kebajikan haiwan-haiwan di zoo. Tapi hakikatnya, setiap hari emak bergelut dengan kekotoran. Emak bergelumang dengan bau busuk dan hancing haiwan-haiwan yang mendiami zoo. Keselamatan emak juga dipertaruhkan. Buktinya, suatu masa dulu, emak pernah ditugaskan menjaga haiwan di bahagian reptilia. Jadi, tak heranlah kalau emak perlu membelai buaya, ular atau kura-kura gergasi. Malah, emak juga pernah bertugas menjaga haiwan kategori carnivore yang liar dan berbahaya. Jadi, bukan perkara ganjil kalau aku diusik dengan panggilan yang pelik-pelik di sekolah. Emak pernah digelar perempuan ular tau. Perempuan ular. Semuanya terjadi apabila mak dipatuk ular sawa ketika memberinya makan. 3 hari mak terlantar di hospital. Maka 3 hari jugalah aku terpaksa ponting sekolah demi meneman mak di hospital. Hari keempat, apabila kembali ke sekolah, kisah emak dipatuk ular rupa-rupanya sudah menjadi buah mulut, sehingga timbullah gelaran perempuan ular, dan aku dipanggil perempuan ular junior. Kejam kan? Pada satu masa yang lain pula, emak pernah cedera sebab emak diterkam dan dicakar beruk. Jadi, bila mak pergi mendapatkan rawatan pesakit luar di klinik kerajaan, Allah, mak terserempak pula dengan Mak Wina di situ. Kalian tegalah apa yang jadi? Betul lah. Daripada Mak Wina, cerita emakku diserang beruk terus tersebar di seluruh sekolah. Thanks to Wina lah, wartawan berkaliber kampung kami. Tapi yang paling buat aku sedih dan marah, ada yang sampai hati memanggil aku anak beruk. Ada pula yang membuat jenaka merujuk aku sebagai ketua murid beruk. Jadi bayangkanlah, hati siapa tak terguris, fikiran siapa yang tak tertekan, maruah siapa yang tak tercalar. Semenjak saat itu aku berazam, aku tak mahu lagi dikenali sebagai perempuan ular junior. Aku bertekad, aku akan menghapuskan imej ketua murid beruk yang mengekoriku rapat seperti bayang-bayang di siang hari. Aku tak mahu lagi jadi bahan jenaka kerana hal-hal kerja emak.
Aku tak mahu lagi diasosiasi dengan label anak penjaga zoo. Well, dipendekkan cerita, aku tak mahu lagi dikaitkan dengan mak. Astaghfirullahalazim. 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 Ya, itu memori duka 26 tahun yang lalu. Kenangan pahit seorang ketua murid sebuah sekolah rendah yang selalu diperolok, yang selalu diperbodoh, dijadikan bahan cenaka rakan-rakan sebayanya. Tapi kini, aku bukan lagi ketua murid beruk yang boleh diperlekehkan. Hari ini, aku Nur Izzati binti Muhammad Izmir. Aku kini berstatus SVP, Senior Vice President. Kini aku memegang antara portfolio terpenting dalam sebuah organisasi korporat terkenal di Malaysia. Namaku masyhur dari hujung ke hujung menara KLCC. Aku disegani kawan, dihormati lawan. Di dalam bilik mesyuarat, tiada siapa berani mengangkat muka, apatah lagi merenung mataku. Jika aku sudah meledakkan hujah, mengeluarkan arahan, bersedialah kamu. Syawal tahun ini bakal menyaksikan aku, suami dan anak-anak beraya di kampungku. Dah tentulah mak gembira. Maklumlah, dapat jumpa cucu-cucu dia yang jarang aku bawa balik ke kampung. 3 adik-adikku yang semuanya bekerja dan menetap di kampung pun sama gembira. Petang itu adalah Ramadan terakhir. Maka adik-adikku mencadangkan agar keluarga kami berbuka puasa besar-besaran hari itu. Kak, kita orang masak special sikit hari ni tau, ujar Izyanti, adikku, anak emak yang ketiga. Kita orang ada beli ketam dengan siput ni tau kak. Yanti plan nak masak ketam telur masin. Si Zani pula nak masak apa tadi gulai siput dengan keladi. Boleh kak? Dia kata Kak Long mesti susah nak cari lauk macam ni kat KL. Boleh gitu. Lepas tu kan kita orang plan nak buat ikan terubuk bakar pula. Macam best tak Kak Long? Berkeriut jugalah perutku dibuatnya bila Izyanti menceceh-ceceh tentang menu buka puasa petang tu. Kak Long, lepas ni kita orang sibuk nak masak. Boleh tak nak minta tolong Kak Long? Minta tolong Kak Long pergi jemput mak. Jemput mak? Aku keheranan. Yanti, bukankah itu kata mak dah berhenti kerja? Aku bertanya lagi. Dulu lepas mak berhenti kerja dari zoo, mak kerja kat masjid pula kak. Mak jadi tukang sapu kat situ. Mak bersih-bersihkan kapet masjid, gitulah. Petah saja Izyanti menjawab. Aku terbeliak. Kak Long masukkan 1,500 tiap bulan pada mak, tak cukup ke? Sampai mak kena kerja balik? Suaraku mula meninggi. Ada nada meradang di situ. Lebih dah cukup lah Kak Long. Mak bukan shopping apa pun. Izyanti lekas membidas, lalu menyambung. Kak Long ni takkanlah tak faham-faham lagi. Mak ni kan mana boleh duduk diam Kak Long. Dia kan dari muda dah kerja kuat. Mak kata kalau dia duduk sesaja kat rumah tu, boleh jadi sakit. Tu yang mak kerja balik. Tapi mak kerja kat masjid tu tak sampai 6 bulan pun. Sebab mak kata mak rindu kat binatang-binatang kat zoo tu. Taklah, tak apa yang mak syok sangat berkampung kat zoo tu, Yan pun tak tahu. Suka hatilah mak. Aku mencekilkan mata. Susah payahlah Kak Long kirim duit, tak nak bagi mak kerja. Aku merungut. Alah, jangan risaulah Kak Long. Duit yang Kak Long bagi tu banyak berlebih. Mak simpan dalam tabung haji. Izyanti bercerita lagi, petah dan polos. Jadi petang itu, aku mengajak anak-anakku Mikhail dan Mariam mengikutku ke zoo negeri untuk menjemput emak. Tengoklah budak berdua tu, menggelincang suka hati, berlari macam tak cukup tanah di zoo. Seronok sangat agaknya dapat tengok monyet, zirafah, gajah, macam-macam lagi lah. Setibanya kami tidak jauh dari kandang orang utan, tiba-tiba aku disapa seseorang. Assalamualaikum, Madam Izzati buat apa kat sini? Aku terperanjat.
Di hadapanku berdiri 3 orang kaki tangan pejabatku. Farida, Azman dan Khairul. Masing-masing memakai bucket hat dan kasut sukan, menyandang back camera dan mengusung tripod. Waalaikumsalam. Azman, Khairul, Farida, you all buat apa kat sini? Niha, madam. Ingat tak klien kita tu, madam? Tan Sri Desmond. Yap, I know him. Tan Sri Desmond nak apa? Aku membalas. Niha, madam. Tan Sri Desmond, dia ni baru dilantik sebagai penaung Kelab Penyelamat Haiwan Liar Malaysia. So, untuk projek pertama, Tan Sri nak buat satu filem pendek, madam. Kira macam dokumentari lah. Tentang inisiatif lindungi haiwan-haiwan liar. Tim kita semua dekat sini, madam. Kami dah syuting sejak semalam lagi. Sikit lagi nak siap lah ni. Cuma nanti pukul 6 petang kami berhentilah. Nak iftar kan? Lepas iftar nanti kami sambunglah balik. Ucap Azman panjang lebar. Sewaktu kami makin rancak bersembang, tiba-tiba kedengaran anak-anakku menjerit. Ye nenek, ye nenek, ye nenek. Aku segera berpaling. Kelihatan anak-anakku berlari-lari mendapatkan seorang wanita tua. Wanita itu berseluar kargo buruk dan berbaju T warna hitam, bersarung tangan getah, memakai boots hijau, memegang pencakar sampah dan plastik hitam besar. Aku tahu apa kandungan beg plastik hitam besar itu. Isinya adalah najis-najis binatang di dalam zoo. Najis-najis yang busuk lagi mencicikkan itu dipungut, kemudian dimasukkan pula ke dalam beg plastik tu. Tujuannya untuk dibawa ke makmal untuk ujian, untuk memastikan sama ada haiwan tertentu itu sihat atau sakit. Tiba-tiba tekak aku rasa loya. Ye nenek, ye nenek. Anakku menjerit kegembiraan lalu memeluk wanita tua itu. Lah, bila sampai? Tanya wanita tua itu. Tengah hari tadi, Nek. Anak sulungku menyambut, masih merangkul pinggang wanita tua itu dengan erat. Mikael, Mariam, sini. Jangan pegang-pegang. Kotor. Ada kuman. Aku mencekilkan biji mata. Wajahku merah padam menahan malu. Tapi Ma... Dah, Mikael, Mariam, kotor. I said kotor, ada kuman, jangan pegang-pegang. Let's go home. I said let's go home. Aku mengarahkan, tegas. Oleh kerana anak-anakku masih tidak berganjak dari situ, aku mendekati mereka, merentap tangan kedua-duanya, lantas berlalu sepantas mungkin. Azman, Khairul dan Farida saling berpandangan, keheranan. Sewaktu kami melangkah keluar dari pagar zoo negeri menuju ke arah parkir kereta, kedengaran suara Azman memanggilku. Madam! Azman berhenti berlari, lalu berdiri di hadapanku, tercungap-cungap. Madam, kami tak tahu pun tu ahli keluarga madam. Ibu madam ke tu? Ke ibu mertua madam? Azman bertanya tercungap-cungap. She's my mom. Aku menjawab dengan suara yang terkelung, antara marah dan malu, antara geram dan aib. Oh, ibu madam. Azman menyahut lalu tersenyum lebar. Tak tahu mengapa, aku rasa sungguh terhina melihat senyuman itu. Memori ketua murid beruk dan perempuan ular junior menerpa bening mataku. Gini, madam. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, madam. Sebab ibu madam banyak bantu mudah carakan syuting kami sejak semalam. Kalau tak ada ibu madam, memang confirm lah kami tak boleh buat syuting kat sini. Sebab surat kebenaran pun tak ada, madam. Tapi pihak pengurusan zoo negeri akhirnya benarkan juga. Itu pun lepas ibu madam beri jaminan yang dia akan bantu tim kami dan pastikan kami tak ganggu kawasan zoo. Nasib baik, terang Azman panjang lebar sambil mengelap peluh di dahi. Aku terkedu. Aku terkeluh.
Kami ni madam, kami berterima kasihlah sangat-sangat pada ibu madam. Dah lah tu madam, semalam dia belanja pula kita buka puasa. Dia belanja kambing bakar, dia belanja ayam golek, lepas tu ada pulut kuning dengan rendang. Semua kru makan free, makan sedap. Kami ni tak nak sebenarnya madam. Tapi dia kata dia gunakan duit yang anak dia kat KL selalu kirim untuk dia tiap bulan. Dia kata kat saya, dia sedekah atas nama anak dia. Zati nama dia kalau tak silap. Dia sebut Zati. Dia kata biar pahala sedekah tu dapat ke anak dia yang pemurah tu. Tapi tak tahu pula saya, rupanya Zati yang dia sebut-sebut tu Nur Izzati, bos besar kami. Astaghfirullahalazim. 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 Aku melepaskan keluhan dan bunyi nafas yang amat berat. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan keampunan dan maghfirah dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku kepada ibuku, ya Allah. Benarlah, kasih sayang emak adalah saujana lautan luas. Ditimba tidakkan tandus, diukur tidakkan terbatas. Tiada yang dapat menandingi cinta emak yang ikhlas. Tidak dengan bantal emas atau keranjang wang kertas. Emak ampunkanlah Izzati, Mak. Status yang Izzati megah-megahkan ini, Mak, telah membutakan mata dan nurani Izzati. Ampunkanlah dosa-dosa Izzati, Mak. Ampunkanlah dosa-dosa Izzati, Mak. Para pendengar hikmah yang kami muliakan, suatu hari Ibnu Umar melihat seseorang sedang menggendong ibunya sambil tawaf mengelilingi Kaabah. Orang tersebut lantas berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Umar, menurut pendapatmu, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, meskipun sekadar satu erangan ibumu ketika melahirkanmu. Akan tetapi engkau sudah berbuat baik. Allah akan memberikan balasan yang banyak kepadamu terhadap sedikit amal yang engkau lakukan." Kitab Al-Kabair, karya Az-Zahabi. Sidang pendengar hikmah yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang lain pula ada dinyatakan, berbuat baik kepada kedua-dua orang tua itu lebih utama daripada solat, sedekah, puasa, haji, umrah dan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Para pendengar hikmah yang kami hormati, apakah yang dapat kita teladani daripada peristiwa keluarga yang meruntun perasaan ini? Ya, hidup ini terbina daripada banyak hikmah dan rahsia. Benar, kita tidak dapat membaca masa depan, tetapi kita diberi kebijakan untuk menyusun hidup ini. Sesungguhnya, kasih sayang emak adalah cinta yang tiada tolak banding, tidak mungkin dapat diganti. Tiada status, tiada mata wang, tiada saham, tiada harta intan berlian yang dapat menyamai cinta manusia bernama ibu. Semoga kisah ini memberi pengajaran dan teladan bermanfaat.